tasnya dibuang. Coba bentar. Bang, Bang Atek, tasnya dibuang. Tahan. Selasa 15 Maret 2016, kapal dengan nama lambung Brahma 12 berangkat dari Banjarmasin menuju Pulau Sulu, Filipina. Setelah 11 hari melaut, kapal bendera Indonesia ini diserang kelompok bersenjata di perairan Tawi-Tawi, Mindanao Selatan. Penyerang yang menyebut dirinya kelompok Abu Sayyaf ini kemudian menyandra ke-10 awak Indonesia, sementara kapal Brahma ditinggalkan di Tawi-Tawi. Jika ingin seluruh awak kapal Brahma 12 dibebaskan, kelompok Abu Sayyaf yang dikenal kejam ini meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah. Batas akhir pembayaran tebusan jatuh tempo pada tanggal 8 April 2016. Tersisa 4 hari dari sekarang. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia rawan akan pembajakan. Di tahun 2014, Indonesia pernah menyandang tempat paling rawan perompakan kapal di seluruh dunia. Daerah yang bersinggungan dengan Selat Malaka, seperti Pulau Bintan di Kepulauan Riau, saat itu tercatat sebagai wilayah paling rawan. Sementara laut di sekitar Karimun Besar dan Karimun Kecil juga pernah menduduki peringkat paling rawan pembajakan kedua di Indonesia. Kasus pembajakan pada kapal Brahma 12 terjadi di perairan Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara, jalur lintas perairan Filipina di sekitar Tawi-Tawi ini dikenal sebagai daerah berbahaya yang ada di bawah kekuasaan kelompok Abu Sayyaf. Di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, dari hasil pengamatan petugas bea cukai, seorang pria berkeluarga negaraan India memiliki gelagat yang mencurigakan. Petugas mencurigai penumpang ini membawa barang terlarang seperti narkotika. Petugas lalu membuntuti penumpang hingga ke area pengambilan bagasi. Sampai di baggage claim yang bersangkutan tidak langsung mengambil barangnya, tapi menunggu sebentar sambil melihat ke situasi. Kira-kira ada yang mengamati apa tidak. Setelah mengambil tasnya, penumpang menuju area X-ray bea cukai. Di X-ray kami melakukan pemeriksaan dan mengamati ada beberapa hal yang mencurigakan. Selanjutnya kami sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Dalam tas penumpang, petugas menemukan beberapa gulungan pita. Petugas kemudian membuka dan membongkar gulungan pita tersebut. Setelah kami dapati barang tersebut, penumpang tersebut agak pucat mukanya. Saya tanya, apa ini barangnya? Dia diam saja, tidak menjawab. Kemudian kami keluarkan dan kemudian kami cek dan menggunakan narkotes. Ternyata barang ini adalah metamfetamin atau sabu-sabu. Dari hasil temuan sabu seberat 1,8 kg inilah, petugas menginterogasi penumpang. Petugas mencari tahu siapa yang meminta penumpang untuk membawa sabu ke Indonesia. Meski sempat tutup mulut, penumpang akhirnya mengakui mendapat sabu dari pengendalinya di India dan akan diserahkan ke penadahnya di Indonesia. Lewat sambungan telepon, pengendali meminta penumpang menuju sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat.
நீதானே பசங்க ஹோட்டல் மாறிடுங்க வேற ஹோட்டல் போகிறேன். ஒரு நாள் தான் கொடுத்தேன். அப்புறம் நான் சொன்னேன் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணேன் ஹோட்டல் எனக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னோடனே பாதி காசு ஒரு வாட்டி கட்டினது தான் ஒன்றும் பாதி காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொன்னேன். பாதி காசு Bersama tim Baris Krim Polri, petugas Bea Cukai menyusun rencana penangkapan tersangka penada narkoba. லேட்டாக போச்சு. நிறைய ஜனம் இப்போ ரஷ்ஷு ஜாஸ்தியாகுது, ஃப்ளைட்டும் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. அதனால் பேச முடியல. அதனால் நான் காத்தால 10 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? சரி, ஓகே. Setibanya di hotel, pengendali meminta penumpang untuk menginap dan menunggu instruksi selanjutnya pada esok hari. Keesokan harinya, pengendali meminta penumpang untuk mendatangi sebuah restoran cepat saji. Jadi saudara SD ini masuk sendirian ke restoran, tetapi itu sudah dipantau oleh tim kami. Jadi walaupun dia di daerah publik, tetapi kami bisa memantau dari hal-hal yang mencurigakan. Selanjutnya, saudara SD ini menerima telepon. Yang menelpon ternyata bukan pengendalinya dari India, tetapi sudah berganti pengendali dari Malaysia. Masih berhenti ya? Iya, ya itu, saya nunggu di belakang. Pit, dia masih di depan Pit. Dia masih di depan Sebuah mobil diketahui akan menjemput penumpang pembawa sabu di depan restoran cepat saji. Ternyata si pengendali ini pintar, dia tidak langsung menjemput, tapi dia berputar-putar dulu memantau situasi. Setelah dirasa aman, yang bersangkutan menelpon kepada saudara SD ini untuk memerintahkan dia berjalan ke suatu tempat untuk dijemput. Polisi dan petugas langsung mengejar mobil tersangka. Awas. Alat. Woi! Alat. Awas. Pikirin. Itu tasnya dibuang ya? Tasnya dibuang tuh. Tasnya dibuang. Coba bentar. Bang Atek, tasnya dibuang. Tahan. Mana dia? Kiri. Untuk mengacaukan konsentrasi kami, penjemput tersebut membuang barang bukti ke jalan. Sehingga tim kami harus dipecah menjadi dua. Satu untuk mengamankan barang bukti, yang satu tetap mengejar mobil api tersebut ke daerah kota. Ada lari ini.